Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati barisan kepimpinan Masjid Abidin, Imam Bilal, guru-guru asatizah, para musafir, para pengunjung, muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Kita sambung pengajian sirah. Malam ni kita sambung berkenaan keizinan Rasulullah kepada sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Sedikit pada pertemuan yang lalu kita membincangkan tentang kefahaman umum tentang jihad. Kerana tak kala bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan bai'ah Aqabah Al-Kubra, bai'ah bersama orang-orang daripada Madinah, tiba-tiba turunlah ayat Al-Quranul Karim, uzina lil qital, kan? Jadi ayat ni membincangkan tentang keizinan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan para sahabat untuk berdepan dengan mana-mana bentuk peperangan, seperti mana firman Allah, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Jadi kita dah bincang pada pertemuan yang lalu. InsyaAllah malam ni kita nak tengok apabila bermulanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang kepada para sahabat untuk meninggalkan kota Mekah dan melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Baik. Ibnu Sa'ad dalam kitab Al-Tabaqah Al-Kubra menceritakan yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Setelah bilangan pengikut-pengikut Rasulullah meningkat 70 orang, baginda merasa tenang dan lega hati yang dijadikan oleh Allah sebagai benteng kepadanya. Mereka ini adalah kaum yang ahli dalam peperangan. Di samping tekanan dan penyiksaan semakin menjadi-jadi ke atas orang Islam, kerana orang musyrikin tahu tentang hubungan dengan orang-orang Khazraj, iaitulah peristiwa orang Madinah datang bertemu Rasulullah nak memberi bantuan kepada Rasulullah. Lalu mereka melipat gandakan penyiksaan ke atas sahabat-sahabatnya, siksaan yang lebih kejam daripada dahulu. Akhirnya mereka pun mengadu masalah mereka ini kepada Rasulullah sambil meminta izin untuk berhijrah. Jawab Rasulullah, sesungguhnya aku telah pun diberitahu akan tempat perpindahan kamu, iaitulah bumi Yasrib. Sesiapa sahaja yang ingin berpindah, bolehlah berpindah ke sana. Yasrib yang kemudian akhirnya nanti akan dikenali dengan Madinah Al-Munawwarah. Kemudian mereka pun bersiap-siap dan mengemaskan barang-barang masing-masing serta tolong-menolong sesama sendiri. Akhirnya mereka pun perlahan-lahan keluar sembunyi-sembunyi. Orang yang pertama keluar ialah Abu Salamah bin Abdil Asad, diikuti Amir bin Rabi'ah dan isterinya Laila binti Abi Hashmah. Inilah kumpulan yang pertama tiba di Madinah. Selepas itu berturut-turutlah para sahabat sampai di Madinah. Kesemua mereka ini tumpang tinggal bersama sahabat daripada Ansar. Lalu pihak Ansar pula memberi segala bentuk pertolongan, kemudahan dan layanan yang baik kepada orang-orang Muhajirin. Lalu para sahabat yang berhijrah bersembunyi-sembunyi ini, tiba-tiba ada seorang sahabat, Umar Al-Khattab radhiyallahu an, keluar secara terang-terangan. Sayyidina Ali mengisahkan Umar ketika hendak berhijrah, beliau membawa pedang, panah dan anak-anak panah, berjalan menuju Kaabah di mana puak Quraisy berada di tengah-tengah halamannya.
dengan megah dan berani beliau mengelilingi Baitul Haram 7 kali dan bersembahyang di makam Ibrahim. Lalu beliau pun melaung, durjanalah sekalian kamu, inilah orang-orang yang akan dikalahkan oleh Allah nanti. Sesiapa yang ingin ibunya keseorangan atau hendak meyatimkan anaknya dan hendak menjandakan isterinya, silalah bertemu dengan aku di belakang lereng bukit ini. Ini cara debel Saidina Umar Al-Khattab. Ayat dia sedap tuan-tuan. Siapa yang nak tengok anak dia yatim, siapa yang nak tengok isteri-isteri kat rumah jadi janda, mari jumpa aku. Ini memang something Saidina Umar. Tidak ada sesiapa pun yang berani bertemu dengannya. Hanyalah orang-orang tua saja yang telah diberitahu dan berjanji dengan beliau. Saidina Umar pun pergi tanpa diganggu, kata Saidina Ali. Kemudian orang Islam yang lain pun ikut berhijrah ke Madinah. Yang tinggal di Mekah hanyalah Rasulullah, Abu Bakar, Saidina Ali dan mereka-mereka yang masih diseksa dalam kurungan atau yang sakit tidak berdaya untuk keluar daripada Mekah. Muslimin. Inilah dia kisah bagaimana Rasulullah dan para sahabat bertahan berada di Mekah. Setiap perbuatan Rasulullah dan para sahabat, mereka tak buat suka-suka. Bukan kata mari kita pakat lari, tak. Mari kita pakat tubik belaka daripada Mekah, tidak. Melainkan bila Allah perintah. Ini adab. Inilah cara sahabat-sahabat yang berada pada zaman era mereka ditekan begitu dahsyat. Seharusnya kalau mereka nak lari daripada seksaan-seksaan ni, mari kita pakat lari. Sepatutnya macam tu. Tapi tuan-tuan, beradabnya mereka, Rasulullah, bila kita boleh keluar? Tanya dulu kepada Rasulullah. Cuma di pihak Rasulullah, tuan-tuan, ini di pihak Rasulullah. Rasulullah sebagai pemimpin, dialah orang yang paling menjadi tumpuan untuk diserang, disakiti dan macam-macam. Seharusnya bila para sahabat minta nak keluar daripada Mekah ni, jawapan yang patut keluar daripada Rasulullah macam mana? Macam ni lah. Awak semua nanti dulu, biar saya sapa dekat Madinah dulu, baru awak pakat keluar. Sepatutnya macam tu lah. Dan kita kena ingat siri-siri tajuk-tajuk yang lepas, tuan-tuan. Orang-orang Mekah dah memang nak berpakat bunuh Rasulullah. Memang sudah berpakat. Kisah mereka dipulaukan 3 tahun. 3 tahun dipulaukan. Kisah dipulaukan tu, Abu Jahal minta kepada Abu Talib, pak dara Rasulullah, serahkan Muhammad, kami bunuh Muhammad, selesai masalah. Tapi Abu Talib tak mahu biarkan Muhammad dibunuh, dia nak pertahankan Rasulullah. Sepatutnya Rasulullah ni dah jadi sasaran untuk dibunuh. Jadi tak perlulah mau tinggalkan aku seorang-seorang dekat Mekah ni. Bahaya. Kayak aku yang kena serang. Sepatutnya itulah muslimin muslimat. Apa yang kita dapat di sini adalah ini menunjukkan tanda-tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kasih sayang doa lalu pada umat dia. Tak boleh biar orang yang jadi pengikut kerana ikut dia ni selama-lamanya kena seksa. Biarlah awak semua boleh selamat dulu. Apa ujian yang aku akan timpa bila-bila kayak gini, walaupun aku keseorangan sendiri, itu masalah aku. Masalahnya biar kita sesakan dulu orang-orang yang lemah ni, biar selamat dulu. Ini dia baginda Rasulullah. Sebab tu muslimin muslimat, baginda sampaikan tubik satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Wahai umat sekalian, ingat, kata Rasulullah, tak sempurna iman kamu semua selagi mana kamu tak letak aku ni ahabba, terlebih kamu sayang, melebihi kamu sayang pada anak-anak, melebihi kamu sayang pada mak ayah, dan sayang pada orang lain,
Ingat dek, kena sayang, aku nombor satu. Gitulah bahasa lebih kurang. Sebabnya kita sendiri sedar pengorbanan yang telah ditunjuk oleh Rasulullah kepada umat sangat-sangat luar biasa muslimin-muslimat. Kerana tu kan, bila kita membahaskan kisah hidup baginda Rasulullah, tujuannya apa? Tujuannya untuk kita semakin kenal budi dia, pekerti dia, baik dia, sayang dia, kasih dia. Bila dah semakin kenal, begini watak dia, begini kasih sayang dia pada umat dia, pengorbanan dia, mulalah datang apa? Bibit-bibit rasa, ya Allah baiknya Rasulullah. Tuan-tuan, perasaan macam ni yang kita nak jentik pada jiwa anak-anak. Perasaan yang kita nak timbul pada jiwa anak-anak dunia zaman sekarang. Tuan-tuan boleh tengok kan bagaimana lagaknya anak-anak remaja, artis K-pop daripada Korea dijadualkan akan mendarat di International Kuala Lumpur KLIA jam 8 malam sekian hari. Tuan-tuan, meriah beratur anak-anak remaja, anak bangsa kita. Bersukuria menunggu dalam keadaan jadual 8 malam, 8 pagi beratur dah. Beria kan? Sebab apa? Itulah yang dijentik, dilantungkan dalam hati. Dan ini yang kita nak, ialah itu hati mereka. Tapi anak kita nak biar benda tu terlantung dalam hati iman dia ni, tuan-tuan. Rasa apa? Rasa rindu kepada akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbit daripada lidah dia, daripada jiwa dia. Khatib nak minggu pesan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sampaikan Allah dan malaikat memuji-muji akan Nabi. Lalu dudukkanlah kita ni tuan-tuan, tak terlantung dalam hati perasaan kita. Alhamdulillah bagi tuan-tuan yang hadir ingin mendengar dan mengetahui lebih lanjut tentang kisah hidup. Tapi kita nak supaya hati-hati mereka ni, yang anak remaja ni, terasa lembut dan terpanggil. Tuan-tuan tengok berita pagi tadi, luar biasa doa lalu. Satu masjid dekat Johor Bahru dihadiri oleh masyarakat tua dan anak-anak muda. 12,000 orang solat subuh berjemaah. Menarik tu kan? Kalau Allah nak tunjuk akhirnya anak-anak muda kita kembali ke rumah Allah. Tuan-tuan, saya tak ingat dah bila masjid kita ni akan buat. 20 berapa kalau ada AJK tolong beritahu kat lagi. Masjid Al-Bidin kita lagi akan buat, tuan-tuan. Jadi kita boleh prepare lah. Kakak, abang, ingat tu tidur awal malam sekian. Besok ikut pak mak dia. Ada sekian ustaz, ada sekian kalau Allah nak jadikan hadir selebriti ke apa ke, kalau Allah nak jentik hati macam Ali Sata tu. Tak, moga-moga adalah anak-anak kita ni jadi terpanggil. Tak, bila terpanggil tu mula-mula dengar dulu nasihat-nasihat daripada ustaz lepas kuliah subuh tu, mungkin Allah akan jentikkan hati mereka ni melekat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Kita nak masuk pengajaran daripada peristiwa hijrahnya para sahabat radhiyallahu anhu. Dugaan yang dihadapi oleh kaum muslimin iaitulah para sahabat di Mekah ialah penyiksaan, hamun, cela yang dilemparkan oleh musyrikin. Seterah tuan-tuan, mental orang cuma semua hari-hari kita ni kena mental. Dan bila mereka diberi keizinan berhijrah adalah satu dugaan yang lain. Dugaan yang macam mana? Iaitulah terpaksa tinggalkan tanah air, harta benda, rumah tangga, alat-alat kelengkapan, kebun-kebun, binatang ternak, macam-macam lah. Kalau wakil kita kau ada kebun sawit, ada kebun durian, ada lembu, ladang lembu 10 ekor, 20 ekor,
Allah ladang ayang dah. Ikutlah aset-aset yang kita kira wakil kita zaman sekarang. Tapi dalam perhitungan para sahabat, demi apa tuan-tuan? Demi kerana akidah, demi kerana agama, tak terlintah dah dalam hati ni. Tak terlintah dah kepada ladang-ladang sawit, kebun-kebun kurma yang renang, itulah sumber utama pendapatan. Tak fikir dah. Yang penting yang mereka nak adalah, kata pengarang buku, inilah dia benar-benar jujur kepada agama dan setia kepada Tuhan mereka di hadapan dugaan yang pertama dan kedua. Pertama, kena seksa. Kedua, harta benda. Pasal tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikuti perkembangan rakyat Gaza, tak apa, Gaza sekarang macam ni. Ibarat ni utara Gaza, ini selatan Gaza, dia panjang macam ni. Utara Gaza, selatan Gaza. Utara Gaza ni sepadang dia Israel. Selatan Gaza sepadang dia Rafah, Mesir. Mana ada pagar terus Mesir. Sekarang ni, yang paling selatan, wilayah paling selatan di Gaza ni, nama dia Khan Yunis. Khan Yunis. Jadi sekarang tuan-tuan, rumah mereka yang duduk dekat belah utara, dekat belah tengah ibu kota Gaza, hancur. Dan Israel nak sangat rakyat Palestin ni, rakyat Gaza ni, mu pakat langkah border, mu pakat duduk. Kerajaan Mesir dah siap dengan bangunan hospital. Mu pergilah berlindung dekat Rafah. Rafah tu padang pasir. Tapi kalau kapan kemudahan, Mesir dah siapkan dah untuk menerima pelarian daripada Gaza. Tapi tuan-tuan, rakyat Gaza tak embuh berpindah, tak embuh langkah border, walaupun ada, tapi majoritinya tak embuh langkah border. Apa mereka buat? Mereka bina khemah, penuh khemah. Tak apalah, khemah pun khemah lah, tak embuh langkah border. Alasan apa ni muslimin muslimat? Kalau kerana tanah, ya tanah satu dia panggil hubbul watan. Tapi yang terlebih yang ada dalam hati mereka apa? Tak akan mereka biarkan bumi Palestin ini dijajah oleh Israel. Tak akan mereka biarkan Baitul Maqdis jatuh di tangan Israel. Palestin ni kan ada dua, ada tepi barat. Tepi barat nu lah letaknya Baitul Maqdis, jauh sebenarnya. Tapi yang perang besar yang mengakibatkan mati puluhan ribu banyak di Gaza. Jadi Gaza ni lah tempat tertumpunya gerakan Hamas dan sebagainya. Pejuang-pejuang yang berperangnya kata kebal banyak duduk dekat Gaza. Jadi tuan-tuan, mereka ni kalau nak dibanding antara kisah para sahabat ni, boleh kira macam sama lah. Sama macam mana? Sama dari sudut keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mu nak serang aku, teruk setara mana? Mu nak hancurkan kami, teruk setara mana? Harta benda tak pandang dah. Yang mereka pandang adalah kebergantungan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini menghadapi dugaan pacaroba yang penuh kesabaran yang wajar, tekad keazaman yang penuh. Kan? Umar tak mikir dah. Nak redah perjalanan daripada Mekah Madinah 400 kilo. Tak apa boleh bayang. Bukan naik kereta, bukan naik bah, bukan naik kapal terbang daripada Terengganu jalan kaki nak pergi ke Kuala Lumpur. Gigihnya kita kan kalau ada nak jalan kaki macam tu. Tapi itulah kegigihan para sahabat pada zaman baginda Rasulullah. 400 kilo sama macam kita Terengganu nak pergi Kuala Lumpur. Kita ada pokok-pokok rendang, zaman mereka padang pasir. Sehinggalah apabila baginda memberi keizinan mereka, barulah mereka bergerak ke sana. Adab baginda izin baru pergi. Bukan pandai-pandai mereka nak tinggalkan Rasulullah.
Cara ini tidak boleh dilakukan kecuali setelah mereka meninggalkan segala peralatan dan barang-barang kemas mereka. Mereka tinggalkan segala-galanya semata-mata untuk menyelamatkan agama. Di mana sana sudah ada orang yang akan mengganti segala apa yang ditinggalkan di Mekah. Ansar menunggu-nunggu ketibaan mereka untuk memberi segala pertolongan dan segala kemudahan bagi memulakan kehidupan baru. Kalau kita nak cakap tentang ukhuwah Islamiyah, inilah contoh teladan yang paling hebat dalam sejarah tamadun umat Islam. Inilah paling hebat. Mereka tak fikir dah orang Mekah tu adalah pelarian. Bahasa kita ni kita panggil pelarian. Dah. Sepatutnya hubungan antara orang Mekah dan Madinah, itulah Madinah merujuk Ansar, dia akan mari dengan rasa dengki. Mana-manalah kan kebiasaan dengki, jela, iri hati. Allah jadikan ukhuwah Islamiyah ni hilang nilai-nilai hak baik tadi. Tidak diperkirakan langsung. Yang mana ada rumah, yang mana ada rumah penginapan yang lebih diberikan pada sahabat yang baginda macam mana? Awak, saudara awak yang ni, momen tu dah dianggap macam adik-beradik dah. Momen tu kita ni lebih-lebih lagi iri hati juga dengan adik-beradik. Tapi mereka ni tak ada darah daging sekali pun. Kalau nak cerita tentang ukhuwah Islamiyah, itulah tuan-tuan. Namun yang kita nak ambil pengajaran yang sangat besar untuk saat kita sekarang. Di manakah ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam yang sedang dilanda ujian? Saya tak ingat dah hari ke 100 berapa dah hari ni. Saya ingat hari ke 110 mungkin. Sebab kita dah menjelang berapa bulan ini? 20 hari bulan. Dah awal Januari hari itu, lebih kurang 5 Januari kita masuk hari ke 100. Jadi sekarang ni lebih kurang hari ke 115 ke 120. Maksudnya apa tuan-tuan? Lama kening kita tengok kan KFC, sunyi KFC. Tapi kali ni kita boleh tengok kan orang start ramai dah. McDonald start ramai dah. Tak macam awal-awal kita dulu. Jadi muslimin-muslimah, ukhuwah Islamiyah lebih-lebih kita ni jauh nu. Yang mana masyarakat Arab. Mana Arab dunia muslimin-muslimah yang seakidah, apatah lagi sebangsa dengan mereka. Di manakah terjemahan ukhuwah Islamiyah yang telah dididik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernah sekali Khalifah Al-Mu'tasim zaman kerajaan Abbasiyah. Pada zaman pemerintahan dia berlakulah perdamaian antara Abbasiyah dengan pemerintah Rom Byzantine. Ada satu ketika seorang muslimah pergi nak beli barang dekat pasar di kawasan pentadbiran orang-orang Rom. Bila muslimah ni dalam keadaan dia tengah uruskan beli-beli barang dia, adalah seseorang tu mari ikat kain dia ni di kaki meja. Bila dia bekah bangun, terseloklah aurat dia depan orang ramai, dan orang ramai pun pakat-pakat ketawa dan malukan dia. Apa kata muslimah ni? Yang keluar di mulut dia, wah Mu'tasim, wah Mu'tasim, wahai khalifah, ibaratnya tolonglah aku ni wahai Amirul Mukminin, tolonglah aku ni. Padahal jarak dia 1000 kilometer. Muslimin muslimah, akhirnya Mu'tasim hantar bantuan. Kita hari ni bukan lagi permintaan minta tolong, bukan lagi, tetapi dia mari dengan angka kematian 20,000 orang. Angka kematian 20,000 orang. Mana nasib mereka muslimin muslimah? 20,000 orang tu kan adalah orang-orang yang ada nama dan ada jenazah. Tapi selain 2,000 orang, 20,000 ni, ada angka 7,000 lebih
ada nama dia, tetapi jenazah tak jumpa-jumpa sampai sekarang. Diyakini mati, tapi jenazah tak jumpa. Pergi korek bangunan runtuh, tak jumpa. Entah macam mana pergi mana jasad mereka, nak royaknya. Masih menderitanya orang-orang yang duduk dekat belah sana, tapi mana dia ukhuwah Islamiyah yang kita laung-laungkan selama ini. Berikutnya, perkara ini dibahaskan oleh para ulama mengenai hijrah. Jadi hijrah ni macam mana? Adakah zaman kita ni ada hijrah lagi? Di sana kata pengarang buku, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, wajib berpindah dan berhijrah dari negara kafir ke negara Islam. Al-Qurtubi telah meriwayatkan daripada Ibnu Al-Arabi, katanya, hijrah pada zaman Rasulullah adalah wajib dan fardu. Ianya tetap kekal wajib hingga ke hari kiamat. Yang putus atau dimansuhkan kerana pembukaan Mekah itu semata-mata untuk Nabi sahaja. Kalau seorang itu tinggal menetap di negara kafir, maka dianggap durhaka. Baik, tak habis kat situ. Yang tinggal negara kafir itu macam mana? Iaitulah tinggal di negara kafir andai kata orang Islam tidak dapat mempraktikkan agamanya seperti sembahyang, puasa, solat berjemaah, azan dan sebagainya demi suruhan agama yang lain. Tuan-tuan, keadaan ini kata Imam Qurtubi wajib. Sekarang ada tak negara-negara orang bukan Islam yang menekang orang Islam sampai tahap macam ni? Setahu saya lah, setakat-takat yang baca, tak ada lagi lah yang siapa meletakkan jumpa orang semayang katok, jumpa orang semayang tembok. Setakat yang saya baca, tak ada lagi. Kalau ada, tolong royak. Tapi ada beberapa pendekatan negara-negara tertentu yang cuba nak menekan melalui undang-undang. Antara di negara Eropah yang paling ketat adalah negara Perancis. Sejak tahun 2016 dia enakmenkan satu undang-undang, iaitulah undang-undang pakaian beragama tidak dibenarkan. Maksud pakaian beragama ni di permis awam, permis kerajaan. Kalau mun penjawat awam, mun tak boleh pakai tudung, mun tak boleh lah. Nak pakai kopiah ke apa ke memang sangat-sangat dilarang. Hukum tu dia umum, maknanya orang nak pakai, nak tunjuk salib ke apa ke tak boleh. Tapi tuan-tuan, image agama hak jelas sekali Islam lah. Duduk kat mana? Duduk kat luar. Kalau salib you boleh letak dalam baju. Tak, orang Islam ni pakai tudung. Jadi nampak lalu. Jadi saya ada pengalaman sendiri muslimin-muslimah. Kisah saya berkenalan dengan satu keluarga daripada Perancis. Kebetulan masa tu saya duduk Kuala Lumpur, kena dekat stesen LRT, tolong tunjuk nak beli koin, nak beli apa tu, nak cocok untuk naik LRT tu. Rupanya mereka ni keluarga, isteri orang Maghribi, suami orang Perancis Islam, duduk dekat Perancis. Jadi kena kat situ berkenalan, akhirnya 2-3 kali berjumpa. Tahun depan pula dia mari turun mendarat di Terengganu. Jadi sampai kat Terengganu ni saya bawa lah pergi berjalan ke satu tempat di Rusila, dekat Masjid Rusila. Di sana masa tu dia bawa anak perempuan dia berusia 25 tahun. Jadi masa berjalan tu anak perempuan dia pakai tudung lah. Duduk kat masjid tu, tiba-tiba ada sekumpulan remaja perempuan pelajar. Saya beritahu dekat anak perempuan Perancis ni, awak nak tak belanja budak-budak perempuan tu belanja aiskrim? Betul lah ada orang jual aiskrim. Nak lah dia kata. Budak pun mari belanja aiskrim. Jadi budak-budak pun nak bergambar dengan dia. Nak tak bergambar? Nak lah, budak-budak kata. Momen masa nak bergambar muslimin muslimat. Jadi budak ni, budak Perancis ni duduk tengah. Tiba-tiba ada seorang pelajar mari dekat dia, pergi betulkan
beberapa urat rambut dia wak masuk dalam tudung dia. Momen tu saya tak sedar. Tiba-tiba lepas bergambar tu dia menangis. Ni momen depan mata saya sendiri. Dia menangis. Kita pun tanya, apa tiba-tiba awak ni menangis? Dia kata tadi ada budak mari betul tudung dia. Dah buat apa pula yang jadi menangis? Dia kata, aku kejenah dekat hospital aku. Dan aku tak boleh nak pakai tudung. Tak boleh. Jadinya aku buat macam mana? Aku ambil tudung orang nak masuk bilik bedah. Aku pakai selapis, pakai 2 lapis, pakai 3 lapis. Itulah qadar yang aku mampu. Di sana aku tidak dilayang sebagai seorang Islam. Tapi dia kata, biar aku tengok budak-budak tadi betulkan tudung aku. Hari ni aku rasa aku dilayang sebagai seorang Islam. Muslimin muslimah. Itu cerita depan mata saya sendiri. Dia kan rasa bertuah dilayang sedemikian sebagai seorang Islam hanya kerana betul tudung kan. Tapi bila kita tengok umat Islam negara kita yang masih berpegang tak boleh menutup aurat, kita rasa sedih pula kan. Dibanding dengan sikap yang mereka dilayang sedemikian rupa, diketakkan undang-undang seperti Perancis. Begitu juga sebahagian wilayah dekat India, budak-budak nak pergi sekolah tak boleh pakai tudung. Bila ada yang bergerak nak pakai tudung, ia akan dipulaukanlah kat sekolah tu. Itu di India. Dan itulah setakat yang saya tahu dari bentuk undang-undang. Walau bagaimanapun muslimin muslimat, pendekatan undang-undang yang terkini ada beberapa pendekatan yang sebenarnya secara tak langsung memberi kesan kepada perkembangan anak-anak Islam kita. Untuk perkembangan terkini muslimin muslimat, pada Disember baru-baru ini, Thailand bawa satu cadangan rang undang-undang dibahaskan di Parlimen Thailand. Apa cadangan rang undang-undang ni muslimin muslimat? Rang undang-undang ni adalah mengenai nak bawa satu usul rang undang-undang untuk mengesahkan perkahwinan sama jenis, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan di Thailand. Tuan-tuan tahu, apabila dibahaskan dan jumlah undi dilakukan, berapa yang menyokong? Ahli parlimen Islam ada tak? Ada. Dari wakil naratif wak yala semua tu ada. Tapi angka ni mengejutkan. 360 menyokong orang undang-undang ini, 10 menentang, 1 berkecuali. Hanya 1 berkecuali, 360 bersetuju. Ni rang undang-undang, nanti dia akan jadi akta lah. Muslimin muslimat, apa yang saya nak royak pada kita adalah apa nasib orang-orang di selatan Thai, perkembangan anak remaja dia untuk 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Sedih kan bila kita membayangkan nasib duduk di negara orang-orang bukan Islam. Yang dulu mereka adalah sahabat seagama, sahabat senegara dengan kita, wilayah umat Islam, yang mana dulu adanya Kesultanan Patani. Ialah cerita dulu. Tapi nak royaknya, itulah nasib umat Islam bila duduk di bawah kekuasaan orang bukan Islam. Yang penting muslimin muslimat kita ni yang duduk dalam negara Islam, yang sama-sama yang kita kena pergiatkan kerja-kerja dakwah. Seperti saya sebut tadi, Masjid Abidin akan ada kan solat subuh seperti mana yang sedang viral sekarang ni lah. AJK kalau ingat tarikh dia tolong royak. Saya ada tengok iklan tapi dia ingat tarikh dia. Jadi pakar-pakar kempen lah, ambil peluang biar anak-anak lelaki kita tu jadi pakar nak mari ratik lah hari tu. Moga-moga hari lain dia akan ikut juga insya-Allah. Berikutnya, itu wajib. Sebagaimana kata pengarang buku ni, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takum ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masir. Firman Allah, sesungguhnya mereka yang
diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Mereka itu tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi hukum wajib yang dilakukan, yang dinyatakan oleh Imam Qurtubi berdasarkan hadis ni. Kalau tak boleh nak buat apa-apa dah duduk dekat dengan bukan Islam, jadi wajiblah berhijrah. Cuma dekat Perancis dia setakat tu dulu taklah berat lagi, setakat yang saya tahulah. Semayang boleh lagi, masjid pun ada lagi. Semualah negara Eropah masjid boleh semayang lagi. Cuma kalau dekat Xinjiang dimaklumkan pembesar suara seluruh masjid di Xinjiang dekat wilayah barat China tak boleh bunyikan pembesar suara dah. Boleh nak azan dalam masjid itu saja. Itu keadaan mereka sekarang. Hukum yang kedua, selagi terdaya maka wajiblah umat Islam memberikan pertolongan sesama Islam walaupun berlainan tempat tinggal dan negara. Para ulama dan pemimpin Islam seluruhnya sepakat menegaskan, sekiranya berlaku masalah untuk membebaskan tawanan atau memberikan pertolongan kepada yang lemah dan teraniaya daripada orang-orang Islam, tetapi masalah ini diabaikan dan ditinggalkan begitu sahaja, maka sekalian kaum muslimin telah melakukan angkara mungkar dan dosa besar. Wakil ni lebih kurang masalah umat Islam dekat Palestin, dekat Gaza. Beberapa wilayah tengah bergolak. Kalau kita sebut Gaza perang, kalau Xinjiang etnik Uyghur kena tekan, kalau etnik Rohingya di Myanmar kena tekan, kalau sebahagian wilayah dekat India pun kena tekan. Jadi muslimin muslimat, bila kata pengarang buku ni, kalau sampai tahap langsung orang-orang Islam tak ambil tahu dan tak beri sebagai bentuk pertolongan, maka seluruh umat Islam sedang melakukan perkara mungkar. Untuk setakat ini, kalau di Gaza kita boleh tengok kan, setakat ini pintu Rafah dibuka, alhamdulillah. Pintu Rafah Mesir beri ruang buka. Beberapa trailer boleh masuk untuk setakat ni melalui pintu Rafah. Tapi seandainya ditutup pintu tu, nanyalah mereka tuan-tuan. Sekarang yang sedang berlaku di Gaza, kekurangan bekalan-bekalan, sebab walaupun dibuka trailer yang sepatutnya 100 buah sehari, 100 buah sehari, tapi boleh masuk 10 buah. Tak apa bayang kalau dah masuk 100 hari, gitulah keadaan dia. Sikit, lama-lama hak yang tak boleh, melarak. Mari penyakit kulit, jakit hok ni, melarak, obat biuh pula tak ada dan semacamnya. Dalam keadaan kasihanlah situasi mereka muslimin muslimat. Oleh kerana itulah wajib kaum muslimin tolong menolong di antara satu sama lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Firman Allah, orang kafir sebahagian mereka menjadi pelindung kepada sebahagian yang lain. Betul tak? Betul. Ingat tak ketika Afghanistan diserang, habis kesatuan-kesatuan NATO ikut join sama, bergabung mereka. Iraq, NATO juga bergabung mereka. Muslimin muslimat, kita orang minta tolong kita sebenda je, boikotlah selagi boleh. Orang duk suruh kita perang ni, orang Gaza kata, hei rakyat Malaysia, marilah berperang bersama dengan kami. Tak pernah pun dia cakap gitu. Tapi apa yang diminta tolong pada kita, gunakan tekanan yang kita ada, apa dia? Boikot apa-apa yang membantu ekonomi Israel. Jadi tuan-tuan, kalau yang mampu kita buatlah kan. Kalau dalam bak makan tu banyak pilihan yang kita boleh pilih. Bak makan,
Tapi kalau bab beberapa jenis perkara tu, ada benda yang kita tak boleh kau. Apa dia? Chip komputer. Tu dah lari dah. Dipanggil dalam tu, dipanggil Intel, Microsoft tu bahan wajib yang kena ada dalam laptop. Dah boleh lari dah tuan-tuan. Kenapa lagi? Hak benda tak boleh lari, antivirus hak yang kena ada dalam komputer. Allah, tu tak boleh lari dah. Tapi masalahnya, barang-barang yang kita mampu pilih, bak makan je, ayam seketul je, banyak padahal pilihan yang kita ada. Jadi dengan pilihan yang ada ni, buatlah sekadar mampu yang kita buat untuk membantu umat Islam sesama kita. Kalau mereka boleh tolong-menolong, apakah tidak kita boleh tolong-menolong sesama kita, muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Akhirnya, sebagai penutup, Ibnu Arabi menegaskan, Allah memutus dan melarang persaudaraan antara kafir dan mukmin. Sebagai gantinya ialah persaudaraan sesama Islam, dan pihak kafir pula bersaudara sesama mereka, tolong menolong demi kepentingan agama dan kepercayaan mereka sendiri. Jadi kita sangat mengutuk bila ada negara-negara orang Islam adakan kerjasama yang dipanggil normalisasi. Tuan-tuan, normalisasi inilah yang telah membentuk jaringan ekonomi, jaringan apa segalalah, persenjataan dan sebagainya. Jadi ada beberapa negara Arab. Pertamanya sebenarnya, negara yang pertama normalisasi adalah negara Mesir tahun 79, diikuti pula negara Jordan, diikuti pula dengan negara Sudan, diikuti pula dengan negara tahun 2020 UAE dan Bahrain. Itu yang terbaru, UAE dan Bahrain. Dan sepatutnya ada lagi negara pada 2023 perlu adakan normalisasi. Jadi kita kesianglah kalau pakak habis negara umat Islam normalisasi dengan Israel, dan kita harap umat Islam satu masa nanti akan bersatu. Cuma Rasulullah janjilah bersatunya umat Islam ni hanya apabila Allah akan datangkan waris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang umat Islam akan bai'ah dia di hadapan Masjidil Haram, iaitulah diberi nama Muhammad bin Abdullah, dan itulah yang kita gelar dia dengan gelaran Imam Al-Mahdi. Dan itulah harapan kita yang akan menyatukan. Bila akan berlaku? Wallahu ta'ala a'lam. Nak sampai zaman dia tu entah kita ni hidup ke tidak. Namun yang kita harapkan adalah umat Islam, walaupun tak adanya orang yang bernama Imam Mahdi ni, tetapi kita terus akan kekal istiqamah duduk atas jalan Islam, duduk atas semangat persaudaraan Islam, dan akan terus menerus berusaha nak memastikan kita boleh meninggikan syiar agama dalam keluarga kita dan dalam masyarakat kita. Moga-moga anak-anak kita juga akan terbentuk seperti itu, insya-Allah. Jadi sekadar ini sajalah pertemuan kita pada malam ini, muslimin muslimat, dan inilah tajuk kedua terakhir bagi jilid 1. Pertemuan yang akan datang kita akan tutup dengan kisah hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak tadi para sahabat, akan datang bagaimana baginda berhijrah meninggalkan kota Mekah. Yang baik daripada Allah, lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.